Jadi kita kata kita nak cantik wajah dulu, kemudian nak cantik hati, betul? Ataupun kita kata kita terlupa nak cantikkan hati tapi tak terlupa untuk cantikkan wajah. Maka yang menjadi pengaruh besar dalam kehidupan yang akhirnya menjadikan kita memberi tumpuan paling banyak adalah kepada wajah, kerana kita merasa itulah penampilan paling penting, betul? Maka kita lihat dari kecil, dari muda, remaja, setengah mati kita memastikan bahawa tak ada rawat, tak ada jangaragat, tak ada itu, tak ada ini, hingga akhirnya kita terlibat untuk membeli krim-krim yang kita tak pasti halal ke dok, betul? Maka pengaruh wajah merupakan satu pengaruh paling besar. Sebab itu kalau kita kata wajah cerminnya hati, wajah merupakan modal pertama untuk kita merasa kita ni orang baik ke tak baik, orang jujur ke tak jujur, orang senang ke tak senang, orang yang lapang hati ataupun kalut hati. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Sebab itu Islam kata sunat untuk kamu tutup, terutamanya kalau kamu cantik sangat. Malah kita kata kalau orang yang cantik sangat pergi ke Mekah, dia perlu tawaf waktu malam. Tak digalakkan orang cantik tawaf waktu siang. Sebab kerana takut orang banyak rosak tawaf, sebab nak perhati muka dia. Sebab masa tawaf wajah tak boleh tutup, betul? Bermakna wajah boleh menjadi satu daya tarik yang paling penting, daya tarik yang boleh menarik kita untuk dekat dengan Allah ataupun untuk lonjak kita jauh dari Allah. Oleh sebab itu kekuatan yang nak diangkat, jangan terlalu terpesona dengan wajah dan jangan terlalu percaya dengan wajah. Umi sebagai kaunselor baru saja didatangi oleh seorang isteri yang terpesona dengan wajah seorang lelaki. Akhirnya tak sampai setahun sudah mula dibaling, dipukul, ditendang, dicekik dan segalanya. Dengan wajah yang cukup handsome ni, kata-kata, jadi dia terpesona dan mula terus terpikat lah, kita kata. Dimulakan dengan wajah. Sebab itu akhirnya dia kata tak sangka awak punya wajah macam orang Arab. Ada janggut, ada misai, ada segala benda yang menampakkan seolah-olah. Ini kita kata pengaruh wajah ni, seolah-olah orang baik. Jadi prinsip yang kita nak pakai, how to read your face impression. Macam mana nak baca air muka seseorang. Tanpa pandai membaca air muka, kita terperangkap. Anak muda yang terperangkap jadi mangsa segala mangsa, sampainya masa-masa seksual adalah dengan menggunakan modal wajah-wajah yang handsome, wajah-wajah yang jelita. Malah kekuatannya ataupun satu sebab maka anak kita banyak terjerumus ataupun masuk ke ruang-ruang yang tak cantik hanya disebabkan terpesona dengan wajah. Maka sekali lagi kita harus mengambil kira bahawa bagaimana untuk menjadikan wajah kita ini benar-benar cerminnya hati. Jika tidak, wajah kita tidak menggambarkan siapa kita. Akhirnya datanglah perkataan tak sangka. Nampak macam begini dan begini tapi jadinya begini dan begini. Itu dari satu sudut. Mengapa kita harus belajar? Sekurang-kurangnya sekarang sudah ada ilmu yang melimpah meluah daripada internet. How to read people face impression. Kerana mangsa-mangsanya sangat besar. Mangsa-mangsanya sangat besar. Sebab itu kita kata wajah yang jernih apa, wajah yang tenang apa, wajah yang memikat apa, wajah yang kita anggap wajah-wajah yang apa yang kita kata tawaduk macam mana. Semua itu digambarkan di wajah. Maka dengan sebab itu kita kata kalau kita hanya memberi perhatian, kalau kita kata nak jadak hidungnya apa macam seludang, pipinya macam pauh di layang, matanya buat bintang timur. Ini kalau orang dulu-dulu yang kita menggunakan ungkapan-ungkapan ini sebagai satu daripada daya tarik. Kerana kat masa dulu orang perempuan tak banyak yang sekolah tinggi. Jadi wajah cantik, badan segala benda, itu datangnya segala mandi yang mandi lolo. Oh ya Allah, hanya nak bagi kulit cantik. Contoh. Akhirnya kita kata mandi bunga lah, mandi segala benda lah. Kerana masa dulu kita kata daya tarik paling besar ialah cantik.
Tapi masa dulu kita kata daya tarik itu memang ada, tapi dicantum dengan asuhan. Asuhan yang namanya akhlak, asuhan yang namanya budi, yang kita kata diasuh dengan sopan santun. Maka cantik itu jadi cantik. Tapi kalau sekadar cantik di wajah, okey, tetapi akalnya tidak berfungsi dengan baik, ada makna tak agak cantik tu? Tak ada cantik. Maka kita kata kalau kita fokus hanya kepada wajah yang cantik semata-mata untuk meneruskan kehidupan, bermakna kita terpesona dengan kulit, kita terpesona dengan luaran. Sebab itu kalau kita ambil satu kisah seorang doktor pakar yang wajahnya tak handsome, bertemu dengan seorang gadis yang wajahnya sangat jelita. Akhirnya dia kata kita menikahlah. Kalau boleh saya nak anak pandai macam saya, cantik macam awak. Itu kerana terpesona dengan cantik tadi. Okey, kalau dulu sekolah tak pernah ada aircon pun, kipas satu tengah-tengah, tapi besar juga kita, betul? Tapi hari ni badan kita bertambah manja. Okey, tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada, alamak, panasnya. Kerana kalau dulu banyak tingkap, betul? Dan banyak pokok, jadi daun banyak. Tapi ini bilik kuliah kita satu lubang pun tak ada. Tak ada tingkap langsung. Jadi itu juga menjadi masalah. Okey. Jadi kekuatan pertama yang kita hendak, pertama jangan terpesona hanya dengan wajah. Bagaimana kita kata wajah itu cerminnya hati. Sebab itu kita kata kalau wajah cerminnya hati bermakna kita nak membina satu bentuk. Apa kalau kita kata wajah yang cantik pada kita apa? Mata, kulit, lagi apa? Hidung mancung lagi. Maka kita katakan bahawa apa saja yang istimewa, okey, kita kata itu sebagai daya tarik dalam kehidupan. Jadi kalau daya tarik ini tidak dibega, kita dulu yang ketika istilah macam-macam, tetapi kalau yang cantik ini tidak diasuh akalnya, maka cantik tadi tidak memberi apa-apa makna. Ataupun kita kata cantik tapi akalnya cacat, ataupun akalnya separuh, atau kita katakan tidak matang, ataupun kita kata akalnya tidak boleh membantu dia untuk menjadikan cantiknya itu bermakna. Apa makna bermakna? Bukan cantik untuk pancing orang, bukan cantik untuk tayang-tayang, bukan cantik untuk dijual dalam bentuk iklan, bukan cantik untuk dibegah-megahkan. Sebab itu disentuh juga oleh Imam Ghazali bahawa satu daripada bentuk kesombongan, satu daripada bentuk kesombongan yang ada pada wanita ialah sombong kerana kecantikan. Okey, jadi kita jangan sampai siapa pun kita, jangan sampai kita merasakan sebab wajahnya cantik, yang kata awet muda, yang kata mulus, yang kata tak ada apa-apalah cantik ni. Oh ya Allah. Dia ada orang cantik sampai ke tua, betul? Tua cantik tak? Cantik. Sebab itu istilah cantik tu jangan dikaitkan hanya dengan muda. Kalau kita kata cantik masa muda mungkin kita hendakkan tip top, tapi dah tua kita nak cantik itu namanya tenang, cantik itu namanya lapang, cantik itu namanya boleh senyum, cantik itu namanya boleh mesra dengan orang, boleh senang bagi salam. Itu kekuatan. Maknanya kalau boleh buka senyum, sebab itu kita kata senyum itu merupakan modal nombor satu tanda orang beriman, ataupun modal nombor satu untuk tarik orang. Ada orang kata, doktor jangan tengok matanya kalau jumpa orang Pakistan ke orang Bangla ke, sebab mereka tu pembungkau. Masya Allah. Kau tak tengok mata, nak tengok muka, nak tengok muka, nak tengok apa? Takkan nak bercakap tengok muka kaki kan? Itu pesanan orang tua dulu-dulu. Ada orang boleh apa kita kata pukau orang pakai mata je. Itulah hang tengok mata dia, tengok hang dah terikut-ikut ni. Ya Karim. Jangan tengok mata dia kalau beli barang. Terus kita beli semua apa dalam kedai. Konon kita ini semua kerja-kerja yang apa dakwaan yang tidak ada bukti banyak lah. Sebab itu kita kata wajah kita adalah sebahagian daripada kekuatan yang nak mengangkat. Sebab itu doa jadi bekal Rasulullah apa? Kalau kita tengok cermin, doanya apa?
Ya Allah ya Tuhanku, kalau engkau bagi aku wajah yang sempurna, bukan wajah cantik. Ada orang kata cantik, siapa cantik sini angkat tangan? Mati kata kita tak mengaku cantik. Apa sebab? Apa sebab? Dari kecil kita dah cakap jangan sedot, jangan rasa diri cantik, tapi sebenarnya memang cantik. Akhirnya sampai ketua kita takut dikata cantik. Allah cantik lah puan. Ish dah tua dah. Nampak? Ini itu didikan dulu-dulu. Sebab itu kalau budak kecil nampak comel-comel tak boleh kata cantik. Buruknya. Ya Allah, buruk begini. Padahalnya cantik kerana kononnya. Kau dikata cantik nanti takut riaknya cepat benar. Atau sombongnya cepat benar. Maka sebab itu Imam Ghazali kata apa? Kalau kamu tengok cermin, tolong doa bahawa kamu diberikan wajah yang sempurna. Bila wajahnya sempurna, mana dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, satu mulut. Itu sempurna lah tu. Pusing kok mana, besar ke kecil ke nipis ke tebal ke, ya Allah. Kalau orang asli bibir yang tebal tu cantik. Kalau orang negro ke ataupun pengalaman umi dengan Fiji, sebuah pulau di lautan Pasifik, daripada Hong Kong terbang ke Fiji itu 11 jam. Yang orang yang pakai skirt, lelakinya pakai coat tapi pakai skirt. Tapi besar-besar. Kalau kata dalam kapal terbang tu nak letakkan lagis tu, dia macam dia gitu je. Maknanya dia dah dekat-dekat macam tu je. Besar-besar. Dan satu daripada, kalau yang wanitanya, satu daripada kecantikannya ialah bibirnya lebar, bibir besar. Pada kita risau juga rasa kalau bibir besar kan. Kita nak bibir buat limau merkah kat limau seulas. Tapi depa satu daripada lambang kecantikan. Memang yang dalam flight tu semua besar-besar. Tapi walaupun nampak macam sasa betul-betul, sebab dia besar kan, besar, hitam, tapi ya Allah lembutnya. Yes ma'am, yes ma'am, what can I do for you? Ulama. Itu yang membuat Allahu Akbar. Nampak cantik walaupun gelap. Makeup tu pada depa tak banyak sangat lah, sebab tak tahu nak nampak ke tak nampak kan. Macam kita ni cerah kan. Jadi makeupnya antara jelah kita tak pernah kan dapat bersemuka dekat-dekat macam tu. Tapi santunnya ya Allah, lembutnya ya Rabbi. Akhirnya kita lupa yang dia tu kasar, dia tu besar tu punya. Itu satu daripada peranan-peranan wajah. Sebab itu kita kata wajah cantik, tapi bila tak ada adabnya, bila tak ada budinya, jika tak ada cakap manisnya, wajah itu tidak ada maknanya. Oleh sebab itu kita kata dalam Islam, dia kata senyum itu ibadah. Bukan senyum itu sedekah ya. Senyum itu ibadah. Kalau senyum itu ibadah, makna cantik ke kita ni tak cantik. Siapa tak cantik kan tangan? Tak ada juga yang angkat. Siapa cantik pun tak angkat. Ya Allah, tak tahulah saya dia cantik ke tak. Orang cakap dia cantik. Jangan kata orang cakap. Bila sempurna tu cantik. Sebab merasa cantik itu satu daripada rasa yang sihat. Sebab kita ada otak, ada fikiran, ada otak, ada rasa, ada hati. Jadi kalau kita kata rasa cantik dan boleh senyum, itu satu daripada modal untuk menunjukkan kita tenteram. Kalau cantik macam ratu tapi tak boleh senyum, letih juga. Sebab sekarang ni dah banyak yang cucuk-cucuk kan. Mi ada 2-3 orang kawan yang cucuk-cucuk bubuh bentang vitamin C ke apa ke benda. Akhirnya senyum dia keras. Dia satu saiz je. Siang ke malam ke petang ke pagi ke jumpa dia. Asal muka hang serupa sekeping ni. Rupanya bila dah cucuk tu dia terus jadi set macam tu. Bercakap ke tak bercakap ke, gembira ke tak gembira. Ni kata ya Allah, siksanya nak cantik. Tu nak cantik, padahal orangnya memang cantik. Tapi tak cukup cantik, nak cantik lagi. Sampai keras terus. Aku senyum aku macam ni je. Nasib baik boleh buka mulut, saya kata kan. Kalau tidak macam mana nak makan?
Oh, letih. Itu bahana-bahana, ancaman-ancaman yang diberikan bila kita tidak merasa bahawa cantik itu hadiah dari Allah satu. Cantik itu merupakan satu nikmat terbesar. Sebab tu bila orang kata cantik, jangan marah. Mana adalah. Kan ramai orang gitu. Betul? Jadi sekarang bila siapa pun kata cantik, Alhamdulillah. Tapi setengah orang kata, oh tu dari negeri Siti Wan Kembang, memang cantik-cantik. Ya ke? Contoh. Okay. Jadi kita ambil kira bahawa wajah memainkan peranan paling besar dalam kehidupan. Itu yang pertama. Tolong pamerkan wajah yang benar-benar merasa bahawa dia sedang dilihat Allah. Kalau orang tengok kita macam mana? Apa tak tengok? Betul? Kita rasa orang tengok kita, tapi kita tak rasa Allah tengok kita. Mengapa dia katakan senyum itu ibadah? Mengapa senyum itu dia kata sedekah? Kerana Allah hendak semua wajah yang ada ini wajah yang cantik. Siapa boleh senyum banyak, dia punya masa ni ke atas. Kalau tidak, dia ke bawah lain ni. Okay? Dia ikut bibir kita. Jadi tak payah cakap lah saya ni memang pendiam, saya ni memang slow, soft talker, saya memang reserve, saya memang tak payah. Kerana kita kata senyum kita tu dia mesti ke atas. Sebab orang senyum kan ke atas. Jadi kalau nak tahu, tengok daripada, kalau kita yang dah tua-tua ni kan banyak dengan urat-urat, garis-garis, pasti yang garis tu ke atas, bukan garis tu ke bawah. Kau dari muda tak boleh senyum, minta ampun. Sampai tua kerah lah jawab. Okay, dia nak gelak pun jadi banyak tak gelak. Sebab apa? Keras. Muscle kita ikut exercise. Okay? Ikut exercise kita. Sebab itu senyum tu merupakan ibadah. Maknanya kita digalakkan. Kalau sendiri tak adalah senyumnya hang gitu kan. Jadi kita rasa bila kita senyum, kita dapat satu ketenangan. Urat yang ada dalam saraf otak kita jalannya laju. Okey, selain dari segi hatinya lapang, perasaannya tenteram. Pertama, hati lapang ada beza dengan tenteram. Okey, sebab itu jangan kata ambil mudah saja tentang penjagaan wajah, kerana wajah itu menggambarkan siapa kita. Kita kata ada face impression, ada first impression. Face impression apa yang kita tampilkan. First impression macam mana kita nak menyiapkan diri kita untuk jumpa siapa-siapa. Okay? Kalau kita tak kisah, tak kisah. Ada orang senyum pun kita tak rasa senyum dia. Kita tahu tak senyum yang pura-pura atau senyum yang sebenar? Tahu, rasa ke tidak? Rasa. Jadi sekali lagi jangan pernah senyum tapi tak ada senyum. Sangat-sangat berdosa. Jadi hari ini kita nak ambil kira bahawa menampilkan wajah yang senyum. Sebab itu dikatakan ibadah, dikatakan sedekah, kerana nak dorong kita supaya jumpa siapa pun. Okey, senyumlah. Kalau jumpa kucing baring tengah jalan, ya Allah kamu ni, tak ada ke tempat lain nak baring. Hei kamu ni, sini pula. Tu jalan sepak tu. Kerana dia sangat mendorong emosi. Dia sangat mendorong emosi. Sebab itu kita kata kekuatan seorang isteri itu bukan kerana solatnya banyak, bukan kerana puasanya banyak, bukan kerana tudungnya labuh. Okey? Kehebatan wanita solehah apabila dia dilihat, kalau yang bersuami dilihat suami, dia memberi senyuman yang sangat membahagiakan. Tapi susahnya nak buat. Betul? Kita banyak senyum dengan siapa? Orang luar rumah ke orang dalam rumah? Sebab itu kita salah. Kita jadi salah sebab senyumnya di luar rumah. Assalamualaikum. Oh, lebar senyumnya. Okey? Jadi kita sekali lagi, kita sekarang ni nak melatih diri supaya saya boleh senyum dengan keluarga. Saya boleh, sebab tu wanita solehah calon syurga tu orang yang boleh membuat suami, apa kita kata, memberi senyuman yang membuat hati suaminya lapang, hati suaminya bahagia. Orang psikologi kata apa? Senyuman yang membahagiakan suami boleh menutup 10 pintu-pintu maksiat. 10, bukan 1.
Jadi wahai isteri yang masih ada suami, yang masih bergelar suami, maka tolong latih apa senyum yang sampai ke hati. Itu tak sampai ke hati, minta maaf lah. Okay? Jadi senyum ini, bayangkan dia menjadi satu daripada kayu ukur wanita solehah, kayu ukur wanita calon syurga. Sebab itu bila dapat maklumat itu ataupun ilmu itu, dia kata okey, salah satu daripada calon syurga, calon wanita syurga ialah bila dia senyum semua orang jadi senang. Okey? Semua orang jadi, kecuali hakim dia tak boleh senyum. Hakim dengan peguam di mahkamah tak boleh senyum. Kalau senyum kena halau dari luar, dari bilik mahkamah. Itu satu hal. Sebab itu mereka kalau nak senyum, nak gelak, mereka kata mahkamah berhenti rehat 10 minit. Ini cerita dari hakim sendiri yang pernah Umi hadiri satu program untuk hakim-hakim. Jadi yang jadi pengurusi Umi itu hakim Johor Bahru. Jadi bila kita cerita begitu, memang betul lah doktor. Kami terpaksa. Terima kasih banyak. Jumpa dari mana? Dekat luar. Boleh je. Terima kasih. Okey. Jadi tuang air senyum tak? Puan senyum tak tadi? Boleh tak boleh senyum, nanti tumpah. Okey. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Jadi sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Jangan kata wajah ini tak ada apa-apa. Jangan kata wajah ini tidak ada nilai apa-apa dalam bentuk kepada hubungan kemanusiaan. Jadi hubungan dengan Allah, sebab itu kita kata kenapa kena zikir banyak. Zikir sambil diri, sambil duduk, sambil baring. Bayangkan, berzikirlah kamu menyebut nama Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Kerana zikir itu memberi tenaga. Zikir itu membetulkan saraf minda kita. Zikir itu memberi kita hadiah bahawa kita sangat dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha sihat, yang maha pengasih, senang hati ke tak? Senang, sangat senang hati. Maka berzikir, silakan. Okay. Maka kata-kata satu pada modal nak nampak cantik. Okay, silakan ke depan, tak apa. Jauh no belakang. Mari kita ke depan, tak apa. Ini majlis kita. Lambat sikit, cepat sikit, biasa-biasa kan. Jangan rasa alamak dah lambat, malu nak masuk. Jangan. Ini majlis ilmu. Dapat suku-suku, dapat setengah-setengah, dapat 3 suku, 3 suku. Kalau tidak kita jadi 3 suku. Betul? Artinya sekali lagi bila hadir, kalau pergi orang kahwin kan kita datang lambat dan cepat. Betul? Ada datang dulu, ada datang kemudian. Jadi majlis ilmu pun macam tu. Kan sebab itu kita kata majlis kahwin untuk makan seleranya perut, tapi majlis ilmu untuk makan seleranya hati, seleranya jiwa. Jadi kalau dia kata dah lambat, malu, maknanya dia tak dapat langsung. Tapi kalau dia masuk tu maknanya dia dapat setengah, dapat suku. Kadang-kadang suku tu mahal. Kadang-kadang kita dapat ungkapan-ungkapan yang kemarin saya bersama dengan majlis agama Perak. Dia bagi waktunya 15 minit. Apa benda nak cakap tausiah 15 minit? Apa hal kedekut benar kan? Tapi tak apalah, itu yang CEO kata. Okey, jalan je Mi, buat macam mana? Jadi masa makan selepas ceramah, sorry lah, cakap dengan penolong CEO yang duduk sebelah Mi, kata sorry lah, ini the shortest lah, yang terpendek dalam dunia lah, yang Mi pernah lalu dalam pertemuan bersemuka. Okay, kalau di TV tu biasalah 10-15 minit tu memang pulun habis-habis contohnya. Jadi bila Mi kata turun, mudah-mudahan ada yang dapat. Tapi seorang jawab, dapat doktor, jangan tak dapat. Apa yang awak minta je lah, apa yang awak dapat? CCTV Allah ikut kita 24 jam. Loh, bahagia tak? Walaupun satu ayat tapi dia ingat sampai mati. Sebab dia kan pejabat. Mi kata jangan sampai teringat dengan CCTV, takut dengan CCTV dunia, tetapi tolong takut dengan CCTV Allah, sebab CCTV Allah ikut kita 24 jam. Nak bangun perasaan ini je. Mi kata syukur alhamdulillah ada yang awak nak bawa balik. Sebab kalau dengar apa-apa tapi tak ada benda yang nak bawa balik, itu kita penat. Akhirnya tak buat perubahan. Sebab itu kalau tengok tajuk-tajuk kuliah Umi, semua kuliah-kuliah yang you must do after that. You kena buat lepas itu.
Kalau kita kata senyum tu sedekah, kayaknya sedekah ni kalau ada, kalau tak ada tak payahlah kan. Betul. Sedekah kan kalau sebut sedekah, sedekah pula. Kita rasa tak berat, tapi sebenarnya senyum itu ibadah. Bila ibadah, you must smile. Kadang tengok muka sendiri pun, Allahu Akbar, nak pakai tudung kan. Okay, dari hari ini, sebab kita nak ringankan tekanan-tekanan negatif. Tekanan-tekanan negatif akan keluar dengan keluarnya energi-energi yang kita ada. Energi positif. Maknanya energi negatif diganti dengan energi positif. Sebab itu kita tak boleh gunakan nak hilang stres hanya dengan menangis. Saya kalau lepas nangis tu lega benar. Oh letih weh. Kalau sakit hati, susah hati, sedih, saya nangis je. Betul. Itu kerja yang sangat berat. Betul tak? Walaupun Allah letakkan kita punya air mata di bawah bola mata sahaja. Bermakna menangis itu sangat mudah. Tapi tolong tengok kita nangis sebab apa? Tidak ada nangis yang Allah terima sebagai ibadah. Nangis ni ibadah. Betul? Selain menangis kerana insaf dengan Allah. Teringat dosa, teringat kesalahan, teringat aku belum minta maaf, teringat ada benda-benda belum selesai, teringat ibadah tak cukup dan sebagainya. Itu yang boleh menangis. Kalau yang nangis sebab anak pergi asrama, nangis sebab anak baru lepas nikah nak tinggal kita, tak payah. Okey, ada orang tertua nak nangis je. Itulah, dia pun tak angkat telefon, sedih. Betul? Mi kata kenapa yang nak buang air mata sebab dia telefon. Sampai hati mereka. Kalau kita tak payah ada telefon pun tak apa. Sebab orang tua-tua dia kalau dia telefon, sebab itu tolong angkat dalam keadaan apa pun. Dia tak tahu kita tengah buat apa. Faham tak? Dia nak tahu bila aku telefon, angkat. Kau tak angkat, tak ndok telefon lagi. Ya Karim. Nanti dia mau telefon aku nak biar je telefonnya. Ya Karim. Dah balas dendam kat situ. Nampak tak? Maka sekali lagi kita nak bangun. Pertama, kenapa wajah merupakan satu daripada modal paling besar? Kerana wajah itu menggambarkan kita orang beriman. Itu belum bercakap lagi. Okay? Jadi penampilan luaran. Sebab itu Nabi bila siapa tengok, siapa sempat jumpa Nabi, kalau ini orang Yahudi, ada orang Nasrani dia, maka dia kata apa, bila sampai mula-mula ke Madinah, seorang orang Yahudi ni memang dah bacalah sirahnya dalam kitab mereka, tapi dia kata aku nak tengok orangnya. Bila aku dapat tengok wajahnya, baru aku boleh kata sah orang ini adalah utusannya Allah. Bila jadi dalam ramai-ramai masa Nabi mula sampai ke Madinah, termasuklah dia tengok saja, dia cakap dengan pengikutnya, dia adalah benar. Tak dengar Nabi bercakap lagi pun, baru tengok wajah, nak bagi tahu pada kita bahawa penampilan wajah kita itu menggambarkan siapa kita. Sebab apa? Bila anak murid ni kata, sebab apa Tok Guru kata begitu? Wajahnya tidak menggambarkan dia penipu. Wajahnya belum cakap. Okey, ini bermakna kita kata kalau kita tak kisah dengan wajah kita, ya Allah. Kalau nak pakai tudung, pakailah ada anak tudung sikit. Kalau pakai tudung, bumbu lepin sikit. Jangan yang penting ada. Entah ke mana depannya tamat. Artinya Allah hendak kita sampai tuanya kemah. Kemah maknanya apa? Kalau patut bedok lah, tak banyak sikit. Betul? Jadi kalau pakai tudung, carilah tudung yang rasa-rasa sesuai sikit dengan baju. Ataupun pakailah ikut bentuk muka, supaya kita tengok diri kita senang. Bila kita cantik, kalau pakai baju baru, apa rasa? Tak pasal-pasal aja bahagia. Baju baru loh. Okay. Nampak tak? Jadi ini yang menyebabkan, yang nak menggambarkan bahawa kita orang baik. Kita orang baik. Tapi kadang-kadang saya memang baik, tapi mereka anggap saya, dia kata saya sombong. Saya tak sombong. Apa yang menyebabkan orang kata dia sombong? Akhirnya dia tak nak jumpa orang. Orang kata muka saya muka sombong, doktor. Ubahlah. Macam mana nak ubah? Dia kata bukan nak ubah bentuk rupa, tapi ubah air muka.
Wajah tak boleh ubah dah, tapi air muka boleh ubah. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan kata bila dah tua tak payahlah pakai lawa-lawa, tak payahlah pakai elok-elok, tak payahlah kemas-kemas. Betul? Itu salah, itu salah. Sebab itu kita ada anak cucu, betul? Paling sikit kita kata yang ada suami, dia nak tengok juga orang kemas walaupun tua. Okey, jangan ambil mudah. Itu konsepnya. Nak pakai apa, nak pakai alat-alat lain, dia terpulanglah alat-alat tambahan nak pakai. Kerana sekali lagi, wajah menggambarkan pertama perasaan kita. 70% kekuatan wanita ialah perasaan. Sebab itu orang boleh label kita yang sombong, yang kedekut, yang ego, yang apa. Semua itu berpandu pada pertama mata, kedua mulut. Sebab itu mata dan mulut ini gambaran nombor 1. Kau tengok orangnya, orang baca kita. Sebab itu first impression 70%, bukan 3. 70% kita dikenali. 70%. Kalau jumpa orang kali pertama, orang tu dah tengok kita, dah faham kita, kenal kita sebanyak 70%. Hanya berpandu pada air muka kita. Yang kata, mana dia tahu, mana dia kenal. Pada pandai nak rejah orang. Jangan. Itu untung je pakai mask. Orang tak nampak. Dia gelak ke tak gelak ke kan. Jadi bersyukurlah kepada COVID. Kalau tidak tak jumpa mask kat orang Malaysia. Betul? Tapi dah tak lalu letih weh. Hari ini pelupa. Contoh kekuatan yang nak dibangun. Kerana dia boleh mengurangkan orang punya judgement. Okay. Sama juga aku ada lebam dari sini. Ya Allah. Kawan yang datang semalam tu, doktor darinya lebam, janggutnya panjang. Tapi dah 2 kali nak cekik saya. Allahu Akbar. Contoh. Maknanya tidak bolehlah 100% hanya berpandu pada wajah. Wajah itu sebagai daya dorong, daya pembuka. Tapi kena kaji juga apa agaknya. Pertama, orang dapat tahu siapa kita daripada bahasa. Daripada perkataan kita. Jadi perkataan yang kita cakap, yang kita suka cakap, yang biasa cakap, tapi bila orang tak biasa dengar, dia kata kita kasar. Oleh itu bercakaplah mengikut suasana, bercakaplah mengikut siapa bersama kita. Rata-rata mak kasar dengan anak. Ini dah jadi satu macam trend gitu. Jadi cuba latih diri untuk lembut dengan anak. Kerana latihan pertama yang Allah bagi pada kita ialah latihan di rumah. Bila latihan, kalau di rumah dia kemas. Ini cerita kalau anak selalu tak pakai baju. Panas mentang-mentang anak tu lelaki, kita benarkan dia berduduk rumah tanpa baju. Okay? Itu bukan satu budaya yang baik. Kerana dia boleh bila-bila je jeloi baju dia dengan siapa-siapa. Sama juga ayah-ayah yang selalu tak pakai baju nak makan, tak pakai baju. Maknanya banyak yang pakai pelekat je, rumah je kot. Kan boleh solat dari pusat ke lutut. Solat tak berbaju, tak apa. Tutup aurat juga ni. Ya Allah. Itu contoh habit-habit yang akhirnya dipotokopi oleh anak-anak dan cucu-cucu. Okey. Jadi sekali lagi, penampilan luaran kita akan menjadi satu daripada duta untuk orang nilai kita, untuk orang baca kita, dan untuk Allah baca kita. Kita takut orang baca ke takut Allah baca? Takut Allah baca. Sebab itu di mana pun kita berada, tolong rasakan ya Allah. Itu sebab kita kata, cantikkan aku di mata manusia dan di matamu ya Allah. Nak pakai baju ya Allah, itu aku jadikan baju ini buat aku tambah cantik. Okey, buat aku tambah cantik. Bukan kita cantik sebab dia baju, atau baju sebab kita cantik. Mana satu? Baju buat kita cantik atau sebab kita cantik baju tu jadi cantik? Yang mana betul? Macam mana? Jangan bergantung pada baju cantik. Cantik orang pakai belum tentu cantik dengan kita. Nampak? Cantik lah baju dia. Beli kat mana ya? Berapa ya? Kat kedai mana? Kerana kita melihat bajunya cantik pada dia. Jadi ingat balik prinsip. Kita jadi cantik bukan kerana baju. Baju tu menambah cantik kita. Sebab kita memang dah cantik. Sebab itu
Kita selalu silap untuk melihat cantik ni. Akhirnya cantik itu merenggangkan kita dengan Allah. Cantik itu bila ketat, cantik itu bila berkilat, cantik itu bila singkat, cantik itu bila ada belah-belah, cantik itu bila lulap. Betul? Artinya banyak lebih. Macam ni lah, macam tudung ni lah. Ini orang beli, orang bagi, orang apa? Orang yang buat. Jadi kita dah tak tahu nak nambah macam mana. Berkenannya sebab dia labur, itu saja. Itu contoh. Allah teruk tudung doktor tu lulap. Okey. Maka kekuatan yang nak dibangun ialah macam mana nak jual wajah kita dengan Allah. Sebab itu ramai orang pergi masjid mukanya apa? Nak suruh ubah sah aja. Nampak tak? Padahal kita di rumah Allah, rumah yang tak ada dosa. Kita bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi tak mesra langsung. Okay. Kadang-kadang kita boleh nampak masjid itu jemaahnya macam mana. Okay. Ada masjid yang bila masuk kita rasa kecil sangat. Ada masjid yang kita rasa bahagianya. Kerana energi yang tuan perempuan bawa sebagai jemaah membantu untuk empuk penceramah. Kalau energinya kerah-kerah belaka, energinya marah-marah belaka, energinya penat-penat belaka, kita jadi penat. Ada beberapa masjid, tapi saya tak nak ceritalah. Okay. Masjid yang bila masuk, ya Allah, solemnya rasa apa nak kata, rasa sunyi. Padahal ada orang. Kan orangnya tak kisah orang. Faham? Orang tak kisah orang. Orang masuk ke, orang duduk ke, orang apa. Akhirnya duduk jauh. Jadi masjid tu lebar macam ni. Jadi kita jadi berceramah menjadi nampak tak? Artinya kita tak dapat nak fokus satu tempat, tapi kita sulitlah kita. Mereka kata marilah kita kumpul macam ikan. Kalau ikan berjalan macam mana? Rapat. Kita pula, ya Allah, itu contoh. Ada yang mau, ada yang tak mau. Ada orang merasa aku nak duduk seorang. Dia terlupa duduk seorang tu sebelahnya ada orang. Okay, sebelah tak ada makhluk. Sebab itu always remember, never sit all alone. Bila sit all alone, maknanya ada orang lain tumpang. Dia buat kita penat, buat kita jemu, kita ingat benda lain, kita tak boleh fokus. Dia akan ambil fokus kita. Itu memang kerjanya setan, kerjanya iblis, terutama dalam majlis ilmu. Kalau tidak, dia bagi kita ngantuk. Orang ni bukan tak boleh cakap apa, tak boleh bisik apa, tak laku. Aku bagi dia ngantuk je lah. Bayang dia jeng-jeng kalau ikut Tuan Guru Mi, dia njut kita punya bola bulu mata tu satu-satu. Dia bawa geng, dia njut. Jadi kita pun jadi itu baru peranan wajah je. Nampak tak? Di wajah ini ada 1001 ujian. Dia bagi ngantuk, dia bagi dalam kepala teringat pula. Ni belum cerita kepala lagi, baru cerita akal lagi, baru cerita wajah saja. Maka hari ini kita nak bangun kekuatan. Cantik macam mana pun baju kita, cantik macam mana pun apa kita kata gelang kita ke cincin kita, yang menentukan kita cantik ke tak cantik bergantung balik apa yang kita fikir, apa yang kita pamerkan, dan apa yang ada di hati kita. Ini kekuatan. Sebab itu jangan takut. Selalu kita datang takut. Faham tak? Masuk masjid takut. Kalau kat Madinah, ke Mekah, ke jumpa orang Malaysia. Apa sebab kita rasa takut? Banyaknya nak masuk masjid takut. Mukanya tak mesra. Boleh nampak? Atau cuak kata orang Perak. Tak kisahlah kita kali pertama ke kali kedua ke, tak pernah pergi ke. Nampak tak? Kerana kita tak bawa wajah-wajah yang senang dengan Allah. Ya Allah, itu Tuhanku, bantu aku, mudahkan urusan, ya Allah. Jumpakan aku orang yang macam aku. Boleh tak doanya? Kalau pergi masjid seorang-seorang, ya Allah, duduk sebelah siapa ya? Kita mula tengok muka orang. Akhirnya pilih yang last sekali sebab tak ada orang, gasak kau lah. Sebab belakang tu dah dikentut-kentut dia setan je. Sebab itu kita mudah terganggu. Pertama kita nampak kepala orang. Apa yang orang depan buat semua kita nampak. Itu gangguan-gangguan awal lah yang dibagi. Kita perhati baju dia, tudung dia, spin dia. Allah, pusing kat mana tudung dia. Letih weh.
Sebab itu kalau boleh duduk tanpa halangan. Bila duduk tanpa halangan, iblis tu payahlah sikit nak gerak kita. Okey, oleh itu sekali lagi ingat, wajah merupakan satu sumber kesombongan. Wajah merupakan satu daripada daya tarik yang membuat kita terpesona dengan wajah kita. Terpesona maknanya kita mabuk sendiri, rasa act sendiri, rasa hebat sendiri. Maka kita kata syok sendiri, kata budak-budak, yang akhirnya kita boleh terdorong untuk melihat orang rendah. Lemak hitamnya dia, kita putih. Hitam dengan putih mana cantik? Putih ke hitam cantik? Semua orang kata wajah putih tu cantik, betul? Akhirnya diputih. Nak cari krim pemutih, betul? Jadi nak cari krim pemutih itu yang susah tu. Yang nak diputihkan hati dulu. Bila hatinya putih, bermakna wajah tu nanti naik serinya. Seri wajah ada di hati, seri wajah ada di minda. Kalau otak kita serabut sangat, itu yang datang masjid. Itu penuh tu. Penuh dalam kepala dia tak boleh fikir dah. Dia boleh nampak penceramah tapi makin kecil penceramahnya. Sebab dia tak boleh fokus. Jadi peranan wajah jangan ambil mudah. Nak pergi mana pun, make sure kita boleh senyum. Kita boleh senyum. Pertama senyumlah dengan car parking tu ke, dengan orang berjaga ke, jangan siapa ke. Artinya kita mula tegur siapa saja yang kita jumpa. Kalau orang tu nak niat jahat dengan kita, bila kita tegur dia rasa apa? Tak jadi niat jahat. Okey, sebab itu kita kata siapa yang kena ragut sebab dia sombong. Peragut akan tengok orang sombong. Yang jalannya sombong, okey. Yang kita kata orang susah nak tolong. Sebab itu kalau wajah kita ni wajah sedekah, wajah kita wajah ibadah, orang lain tengok kesiannya banyak. Nak tolong tu senang. Nak inaya tu payah sikit. Allah tak sampai hati ya. Tengok muka baik benar. Ada tak gitu? Kalau kita beli barang dengan muka baik, macam mana muka baik? Pertama jangan sombong dengan orang yang jual. Ada apa? Ada warna merah tak? Ada warna hijau tak? Cuba cari, tak ada kot. Oh Allah, mi pernah tengok jumpa orang di kedai. Nak beli baju ke, wallahu alam. Cik cari. Kami ada ini je puan. Cik cari, entah tak ada macam mana. Saya nak warna ini je kali. Apa bahaya sombong sangat. Okey, maknanya kita dah pandang rendah pada juru jual, makna harga fix. Harga tetap, ni tak boleh layan, payah kerjanya. Ada pula orang yang minta tawar RM10 jadi RM2, gila apa? Ada tak orang macam tu? Ya Allah, modal pun tak lepas. Jadi udahlah sakit hati pada orang yang jual. Modal pun tak boleh lepas puan. Itu dah mula kasar. Boleh nampak? Artinya yang munasabah dan kita menyatakannya dengan rasa bahagia. Takkan tak boleh kurang kot. Boleh kurang sikit tak? Itu boleh mendorong untuk orang memikir banyak kali. Kesian orang tua ni. Betul? Udahlah kali pertama masuk kedai awak, takkan tak nak bagi souvenir kot. Betul tak? Macam-macam dapatnya. Jadi itu artinya kita bukan minta, tanya je. Ada tak? Boleh murah tak? Boleh kurang tak? Betul? Ini kekuatan. Kalau tak minta, salah kita. Tak bagi, salah dia. Betul? Tak boleh ni dia kata tak, bos saya kata itu harga yang dah turun, tak nampak turunnya pun. Dia pun gelak. Bila kita mula mesra, dia punya datang nak tolong tu tinggi. Kalau tak mesra, tentul lah. Tol kau senyum ke tak senyum ke, tol banyak tu juga. Betul? Tapi maknanya kehidupan kita ini adakan masanya jumpa tol, ada masanya tak payah tol. Artinya kalau tol tu tak boleh senyum, kita nak senyum, ya Allah, asal kamu dah tak boleh ni. Sentuh kat, pasal apa nak kena sentuh ni? Penat tak? Tiba-tiba palang tak naik. Ya Allah, aku dah pakai touch apa. Bukan. Smart tag tapi tak naik-naik. Kalau muka sakit-sakit tak? Tak naik palang tu. Mami pernah sekali tak ada kad lepas loading kad tu termasuk dalam pos. Sampai kad tu tak ada.
tak dekat kata kan. Orang belakang, okey doktor, ambil saya punya, saya ada 2. Orang tu, tak boleh. Orang tu dia kata, dia boleh sekali, saya ada 2, tak baginya. Contoh, garang benar. Dia kata, kenapa garang sangat? Kau tak bagi pun tak payah jerit-jerit lah, ini orang tua ni, pagi-pagi kot. Macam harganya RM1.50 je kot, bukan RM1. Yang awak nak jerit, wah tak boleh. Macam orang kena rompak kan. Jadi semua orang tu tengok kita, pegang. Dia kata tak apalah, memang peraturan. Boleh, tak boleh dah, tak payah jerit-jerit ni orang tua ni. Nampak tak? Contoh. Tu orang belakang kata, kenapa tak boleh pula? Saya ada 2 kad, saya bukan pakai kad ini. Sebab dia tak letas 2 kali kan. Ya Karin, nak buat baik pun susah. Contohlah. Orang yang nak bagi tu lah, nak buat baik pun susah. Itu maknanya menimbulkan perasaan-perasaan tak cantik. Okey, ini kekuatan. Jadi melukakan hati orang, menyinggung perasaan orang tu dosa. Jangan kata suka hati dia lah, itu dia barang, duit aku barang-barang kau, nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Alah, ingat bersona duit kita. Boleh nampak? Sebab itu sekali lagi bangun kekuatan. Tampilkan wajah yang buat orang senang dengan kita, semoga Allah senang dengan kita. Siapa buat orang senang, Allah senang dengan kita. Bila Allah senang dengan kita, Allah senangkan urusan kita. Betul? Ini kekuatan yang nak dibangun. Kita bagi orang air sebotol, Allah bagi entah berapa botol lah tahu. Allah tak bagi air, mungkin Allah bagi oren kau punya contoh. Betul? Ini kekuatan. Selalu harapkan, sebab bila kita bagi, bila kita senyum dengan orang, Allahu Akbar, Allah buka ruang besar. Okey, Allah buka ruang besar. Ini yang kita dah jarang guna. Nak anak zaman sekarang, ya Allah, anak kita kata generasi Y nak senyum payah sebab mereka tengok ini tak boleh senyum pula. Betul? Maknanya bila terlalu banyak dengan komputer, terlalu banyak dengan ni, dia memang tak boleh senyum, keras. Okay? Dan kalau tegur keras, kalau bagi salam keras, kalau selamat pagi tak bagi keras. Kalau kita tak latih anak kita di rumah, anak kita keras di mana pun. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi. Macam nak negur, macam mesra tapi tak mesra. Tak lekat ke hati. Okey? Ini kekuatan pertama. Yang paling takut ialah bila wajah kita membuat kita riak. Wajah kita membuat kita ujub, wajah kita membuat kita sombong. Sebab itu Allah kata pesan pada kita bahawa Allah sangat-sangat benci pada orang sombong. Bila kita kata sombong kita kata sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Firman Allah surah An-Nahl ayat 23. Jadi kalau Allah yang bagi wajah, tetapi kita sombong dengan Allah, dengan wajah itu kita jadi sombong sebab kita cantik, sebab kita hebat, sebab kita apa-apalah. Okey, kebanyakan yang kalau orang cantik ni sombong. Itu yang susah. Itu pun kalau dia tahu dia cantik. Sebab itu kalau anak cantik yang cakap kamu ni cantik, faham. Tak payah cakap. Sebab itu jangan puji anak kat depan. Itu pun kita banyak puji orang depan-depan. Apa sebab tak boleh puji orang depan-depan? Kerana puji di depan itu membuat dia jatuh riak, membuat dia jatuh ujub. Kita berdosa, dia berdosa. Okay? Sama juga nak doa. Kalau boleh nak doa, doakan di belakang, supaya dia tak tahu kita doa dia. Aku dah doa kau doa laku pula. Aku hari-hari doa kau, tahu tak? Jangan. Okay, kekuatan pertama kalau kita kata pada rupa, pada paras rupa. Jadi jangan sampai sombong kerana paras rupa, kerana sombong tidak akan cium bau syurga. Itu yang pertama. Kedua, kita kata tolong jadikan wajah kita ini modal pertama untuk jumpa Allah. Itu sah-sah. Untuk jumpa manusia. Sebab itu kita katakan modal yang tak payah beli, tak payah bayar, tak payah kena apa-apa, adalah membangun wajah yang senang dilihat Allah dan senang dilihat manusia. Menyenangkan Allah dan menyenangkan manusia. Boleh? Yang ketiga, tolong hargai. Jangan kata saya tak cantik, hidungnya rendah aja, pipinya tak ada lah. Oh Allah, nak jadi pauh di layang dah. Terima 101%.
Terima wajah ini wajah terbaik. Jangan banding dengan bintang filem. Jangan banding dengan pelakon. Betul? Jadi bandingkan dengan orang yang lebih buruk dari kita. Kalau boleh tak payah banding. Accept, terima wajah kita ini seadanya. Inilah wajah saya. Wajah yang istimewa. Bukan wajah yang dihina-hina. Yang buat wajah hina bila kita masuk ke warna-warna tak cantik. Ada apa? Sebab wajahnya gerak sikit dah jadi lain. Macam mata lah. Okay? Gerak sikit jadi lain. Bibir boleh keluar 44 jaya ni. Ni gerak habis ni. Sebab itu kita kata cerminnya hati. Ada orang tak berkenan. Elah. Pasal apa nak elah ke orang? Boleh nampak? Kalau nak senyum betul-betul. Kalau nak gelak lah betul-betul. Apa nak takut kan? Lah, kenapa sampai tadi gigi kamu ni kata. Kalau Mimi tegur lah. Gelaklah sepenuhnya, kerana gelak itu membuatkan darah kita cantik sampai ke hati, sampai ke jantung. Gelak itu mendorong energi masuk, oksigen masuk ke otak, dan akhirnya otak jalan dengan baik sampai ke jantung dengan cepat. Tak ada kena sakit jantung tiba-tiba. Cuba perhati orang yang kena kejutan jantung tiba-tiba, mesti orangnya ni. Kalau ke pejabat kerajaan nampak bekas-bekas pengarah, gambar besar-besar kan. Kalau pergi swasta, ya Allah, bos-bos dia orang susahnya nak senyum. Lagi besar pangkat lagi susah, lagi besar rumah lagi susah nak senyum. Sebab tak ada orang kan? Jadi jangan bangga sangatlah rumah besar. Tak jumpa orang, buka lansir, buka pintu, buka tingkap, tak ada orang. Nak gate pula, macam gate penjara Pudu, letih weh. Ada orang bahagia sekarang ni, banner gate sampai Ya Rabbi. Okay, sampai cicak pun tak nampak. Kalau boleh nak sampai tinggi ke rumah, gila betul. Ini menunjukkan kita bertambah sombong. Bila itu kita kata kuncinya besar penumbuk gitu. Sebab itu kita bila menilai manusia, kita melihat orang tu okey ke tak okey berdasarkan bagaimana struktur rumahnya, bagaimana besar kecil rumahnya, bagaimana besar kecil keretanya. Duduk dalam kereta sama tak dengan kita? Jalannya sama ke tak? Hanya kata hang besar sikit, pakai minyak banyak sikit. Siapa suruh? Betul tak? Tapi itu menyebabkan kita sombong. Pasal apa? Ya Allah, nak buka skrin tu punyalah susah. Allahu Akbar. Nak faham mesti tengah-tengah. Maka sekali lagi, tidak ada benda yang boleh menyebabkan apa yang Allah bagi itu menyebabkan wajah kita cacat. Ya, ada gelang banyak ke sikit banyak. Sebab tergelang satu je pakai, cincin satu je. Tak payah kalau gelang sampai ke siku. Tu orang hamba Allah balik pergi umrah, ya Allah, beli gelang di Mekah. Kita dengar bunyi gelang je. Memanglah Umi tak ada gelang, tak ada cincin, tapi tak adalah rugi. Tak adalah dengki pula. Tapi tak payahlah pakai sampai selori. Okey, pakai cincin sampai habis jari kan. Maknanya memang kita orang kaya, tapi dia rasa bahagia begitu. Jadi kita tolong ambil kira bahagia dia itu menggambarkan dia okey ke tak okey. Tak okey sebenarnya. Macam mana nak buat dia bahagia? Kalau orang tengok, orang tak gelang tu tak tengok dia tu. Orang tegur gelang tu tak tegur dia, tak letih. Orang nak makan, ajak makan, terlupa nak ajak makan sebab tengah kita berkati gelang. Tu dia kata tak payah banyak-banyak. Yang kita dah orang jahat ke orang tua. Umi memang tak ada gelang, tapi tak payah banyak-banyak, nanti kena rompak je ni. Tak ada, saya dalam kereta je. Loh, kalau nak kena macam mana? Kita sedang gamit jenayah. Betul? Itu kekuatan dari segi paras rupa. Oleh itu sekali lagi, paras rupa yang bermakna, paras rupa yang hebat, paras rupa yang ada nilai di mata Allah, paras rupa yang digabung dengan minda yang sihat. Kau cantik macam ratu tapi tak sihat. Tak sihat boleh jadi gila. Boleh jadi tak sioman, dan boleh jadi cacat, dan boleh jadi cacat kerana tak ada ilmu agama, tak ada ilmu tentang Allah. Sebab itu kita kata ilmu pertama yang kita nak angkat ialah ilmu tentang Allah. Jadi cantik macam mana kalau dia tidak ada ilmu, akalnya yang dimilikinya itu bernilai ilmu apa nak? Hari ini ramai orang pandai, betul? Tapi hujungnya apa? Sombong, riak dan ujub dengan pandainya.
Okey, pandai cipta itu, buat ini, komputer itu, komputer ini dan segalanya. Tetapi bila tak ada ilmu tentang Allah, tak ada ilmu tentang agama, pandai itu juga Allah tak tengok. Okey, sebab itu gabungan, sebab kepala dia letakkan bersama dengan muka. Sebab itu sebab pengaruh otak ni sangat besar pada muka. Pengaruh muka ini sangat besar pada otak. Sebab orang yang melihat dengan mata negatif, otaknya negatif. Faham? Dia tengok orang, oh letih weh. Dia terpaksa cari masa nak senyum tak? Nak senyum ke tak senyum? Kan ada orang pandang kita kata bawah tu. Nak senyum, tak ada senyum dah. Kan kita pun kata, awak tengok apa? Kata ke bawah, kata bawah. Ni baju saya paling cantik pun nak cakap apa? Betul? Contoh supaya dia tak tatap kita. Okay. Itulah kalau boleh kita nak elak supaya kita tidak jadi orang yang cepat-cepat menilai. Dia pakai apa, dia pakai kereta apa, dia pakai baju apa, dia duduk mana. Oh, Seri Hartamas. Oh, mesti orang kaya. Hartanya mah belaka kan. Tapi di situ juga banyak perompak, situ banyak sakit hati, banyak pergaduhan, banyak perceraian. Itu pengalaman-pengalaman. Okay? Malah ada satu kes tu Mi kata apa, duit banyak Datin, tolong bawa penceramah ke rumah. Sebab suami tak boleh nak pergi kuliah, anak-anak tak dapat kuliah. Tolong pastikan ada satu hari tutup semua kunci, semua pintu. Pastikan anak jumpa dengan penceramah, jumpa dengan ustaz, jumpa dengan ulama. Okay? Supaya rumah ni tenteram. Kalau tidak, rumah ni jadi pestanya setan. Sebab itu hari ni rumah jadi kebanggaan. Siapa bangga dengan rumah dia kat sana? Bangga dengan syukur, dua benda yang berbeza. Bangga dengan syukur. Ada orang ajak orang datang rumah bukan dia nak bersyukur, tapi nak berbangga. Jangan weh. Sebab itu kata duduk di kalangan orang rumah-rumah orang kaya-kaya. Nak tak nak kita terpaksa jadi macam mereka. Okay, saya pernah pergi Tun Hussein On punya taman. Rumah, ya Allah, macam padang bola. Macam mana orang ni mengurus ni? Macam mana nyapu tak tahu macam mana. Contohlah kita yang tak rumah besar ni kan. Okey, maknanya kita kata nak cari orang yang penghuninya rumah besar tapi tak sombong, senang ke susah? Sangat susah. Sangat susah. Yang jumpa apa? Dalam 10 dapat 1 tu, oh bahagia tu. Okey, tapi rata-rata 9 tu sombong. Tak nak guna rumah untuk kuliah. Saya kata rumah selebar alam macam ni, ya Allah, kalau buat tazkirah, mahalnya harga rumah ni di mata Allah. Kalau tidak dia mahal di mata manusia. Okey, payah nak ngemas lagi, nanti gitu, nanti gini, ni. Okey, payahlah, mati seorang lah orang. Tak jumpa mayat oh. Ada satu tu rumahnya sampai 3 tingkat, atasnya ada surau, ada lift. Mi kata kalau you solat kat atas ni, pensan dan surau, siapa nak tengok? Siapa yang tahu? Contohnya, artinya sekali lagi, kalau nak buat rumah ibadah, buat kat bawah lah. Surau ke di bawah, apa ke benda bilik apa, tak kisahlah. Musolah ke apa ke di bawah, tak payah di atas. Tapi tak tahulah suami saya buat kat atas, siapa nak naik? Okay, siapa nak naik? Contohnya, esok kita dah tua, tak tempat naik weh. 2 tingkat pun tak naik dah, sekali turun sekali naik dah. Betul? Sebab itu rumah sebesar-besarnya, dia umur 70, esok kita nak bilik besar mana? Kalau dah pakai wheelchair, biliknya besar mana? Nak cari bilik pembantu rumahnya ada kat belakang. Ini bilik pembantu, ini bilik servant. Ini servant's room. Akhirnya jadi bilik apa? Bilik majikan. Sebab apa? Dekat dengan bilik air. Kecil, senang nak urus. Betul? Senang keluar masuk. Hati-hati yang rumah besar. Bukan tak boleh rumah besar, tapi get ready. You are not strong all the time. Jangan kata ini bilik orang gaji. Akhirnya jadi bilik you. Jadi you lah orang gajinya. Jangan nilai-nilai bilik kita ini untuk ini dah. Sebab kita tak tahu. Kita duduk di bilik mana tak tahu, mati di bilik mana tak tahu. Kawan jiran Umi mati di biliknya di atas, terpaksa panggil 5 orang lelaki nak bawa jenazah turunnya. Satu tingkat je tu.
Sebab orang meninggal dia beratnya 4 kali ganda. Sebab dia tak ada energi langsung nak tolong kan. Jadi dah lah orangnya besar sampai lani orang yang menolong tu ingat, Allah janganlah kalau rasa tak sihat dia duduk bawah. Jangan jadi kawan kita tu payahnya. Nak bawa sangat berat. Apa lagi yang banyak dosa, lagi berat agaknya lah. Sebab kata banyak dosa berat banyaknya kan. Itu pengalaman yang kita nak angkat bahawa kita bukan, kalau rasa dah tak tenaga nak naik, tak payah naik lah, duduk bawah itu lebih baik. Contoh, maka kekuatan yang kita angkat sekali lagi, otak. Pertama tadi wajah yang bersih, wajah yang ada ilmu tentang Allah. Kalau tidak tak mau, kalau tidak dia karat-marat juga. Okay? Wajah yang Allah terima, wajah yang banyak berzikir, wajah yang banyak dibasuh air uduk, wajah yang banyak menyebut nama Allah, wajah yang mudah senyum dengan siapa pun, wajah yang tidak pernah buruk sangka dengan orang. Mata kita ni jahat. Sebab itu apa ulama kata, mata kamu adalah panahnya iblis. Ni ada wajah ni. Mata kamu panahnya iblis. Apa sebab panahnya iblis? Mata kamu jalan dulu. Mata kita jalan dulu sebelum bercakap dengan orang tu. Betul? Tengok baju dia, tengok muka dia. Allah, macam mana nak cakap? Tengok orang pun susah nak cakap. Nampak tak? Kita menilai orang tu. Oleh sebab itu sekali lagi, bila kita kata panahnya iblis, bermakna dia bawa kita jauh dari Allah. Itu yang kita paling takut. Kemudian kita kata, sebab itu kita kata Allah sangat benci, tidak suka tak ada orang-orang yang sombong. Cantik lah kot mana pun, hebat lah kot mana pun, pakai dia cantik macam mana, mahal macam mana, jangan sampai dihinggap sombong. Cantik lah jubah you. I beli kat Dubai ni, jangan main-main. Tak pasal-pasal pahala jubah hilang. Nampak tak? Akhirnya riak, akhirnya ujub, masuk masjid dapat dosa. Okay, kalau sebab itu kita kata datang bawa, pakailah baju yang tidak menarik perhatian orang. Kau datang nak show off, I jual, you nak tak? Oh, tu kan ahli perniagaan, datang ke masjid. Datangnya ke masjid niatnya dunia. Betul? Bila kita kata buat ibadah tapi niatnya dunia, letih. Sama sedekah. Saya sedekah pada anak yatim, mudah-mudahan syarikat saya bertambah maju. Betul ke tidak? Bermakna dia buat ibadah tetapi niatnya dunia. Itu yang kita paling takut. Okay? Dia tidak meniatkannya kerana Allah untuk menjadi modal ataupun saham untuk dia balik nanti. Sebab itu bila orang cakap balik kampung, siapa suka balik kampung? Kat tangan. Kalau balik, apa sebab suka balik kampung? Jumpa adik-beradik. Apa persediaan yang dia buat? Masak, cari baju yang elok sikit, packing. Satu malam packing nak balik besok. Betul? Betul ke tidak? Siap sedia semua, servis kereta apa semua. Betul? Maknanya itu kata-kata itu kita balik kampung kerana mahunya kita. Tapi kita akan dijemput balik kampung. Kampung mana? Kampung akhirat. Itu kampung kita weh. Balik ke kampung azali. Sebab Adam dari syurga. Kita pun anak cucu cicit Nabi Adam. Jadi kalau balik kampung yang itu, boleh bawa kereta tak? Boleh pilih baju tak? Ada nak kemas apa-apa tak? Nak masak apa-apa tak? Tak ada. Jadi kalau balik kampung, setiap kali balik kampung tolong ingat, ya Allah, aku masih boleh balik kampung, tapi aku nanti akan dijemput balik kampung. Tak ada kereta. Betul ke tidak? Ini nak elak kita merasa bila kita berjalan, bila kita bersama orang, bila kita singgah R&R ke, pergi ke Nuri ke, ya Allah, aku dijemput pergi ke Nuri, tapi Allah akan jemput aku balik kampung. Apa sebab istilah balik kampung? Kerana kita nak ke syurga. Jadi apa modal kita bawa? Apa persediaan kita bawa? Kereta tak boleh drive dah. Drive orang drive kan, kereta orang bagi. Betul? Semua tak payah buat apa-apa dah. Oh, bahagianya. Engkau ready je. Betul? Orang mandi ke, orang pakai baju kan dan sebagainya. Jadi kalau orang itu bahagia, dia akan selalu ingat dia akan dijemput balik kampung. Jadi kalau kita dapat jemputan, apa hukumnya?
Wajib pergi tanpa uzur syar'i. Artinya tak ada uzur yang besar-besar. Bermakna dijemput. Sebelum aku dijemput Allah, aku nak tunai jemputan manusia. Mudah-mudahan dengan menunaikan jemputan ini, aku esok mudah dijemput Allah. Kita tak berjalan sendiri, tak drive sendiri, kereta pun tak ikut. Betul? Semua orang drive kan, semua orang pakaikan. Oh, bahagia ke tidak? Bahagia ke tak? Takut. Itu nak balik kampung tu takut. Berapa orang ingat setiap kali balik kampung itu dia akan balik kampung terus? Ada ke tak ada? Sebab itu sekarang ini kalau boleh kita dah belajar, setiap kali kita balik ke mana-mana, aku balik rumah balik tak? Aku balik rumah balik ke tak? Jadi kita ingat balik kampung kita dan balik kampung itu pilihan kita, tapi kita akan balik kampung yang dijemput. Kita dijemput balik kampung. Are you ready? Agak-agak ready ke tak ready? Yang nak sombong pasal apa dengan wajah cantik kita? Dan kita kata kalau dengan akal, digabung dengan akal, wajah cantik tapi tak ada berakal, akal tak sihat, akalnya cacat, akalnya apa yang kita katakan tak boleh pakai. Okey, bukan sebab dia tak pandai. Kita sekarang nak minta anak kita jadi apa? Pandai, betul? Alamak, dah pukul 11. Ampun tuanku, ini selalu lalok. Okey, selalu terlepas dengan waktu yang ada. Jadi sekali lagi kita nak bagi kekuatan. Wajah cantik tadi tidak ada makna di sisi Allah kalau akalnya tidak dikaitkan dengan ilmu Allah. Ada apa sayang? Oh Allah, lasaknya sampai ke situ dia. Okay. Artinya kita kata sekali lagi, kita tidak boleh hanya bergantung kepada baiknya di wajah, tapi juga harus diangkat dengan ilmu. Ilmu apa yang paling mahal yang membuat wajah kita cantik? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang kehidupan selepas mati. Sebab itu kita kata hari ini ada ramai orang yang bergantung pada akal, 101%. Sebab itu kita ada orang yang kita kata mabuk dunia, gila dunia, kerana orang ini menggunakan akal dan logik dalam hidup. Guna akal. Sebab itu anak kita pandai tapi tak ada ilmu agama, tak ada nilai di mata Allah. Sebab tu kalau di Eropah ada ramai pensyarah, profesor yang mengkaji tentang Islam, mengajar tentang Islam tapi dia tak Islam. Okey, ini kekuatan. Sebab itu kadang-kadang kalau ustaz-ustaz kita yang pergi ke Amerika buat master, buat PhD, dia berprofesorkan orang bukan Islam. Sebab itu balik ke sini rohnya tak ada. Roh tentang Islam tu tak ada sebab dia tak belajar dengan orang yang ada roh. Itu bezanya. Okey, walaupun dia pandai macam mana tentang Rasulullah. Ada 2-3 orang ustaz yang pergi ke Amerika buat. Memang payah sebab bila tak ada roh dia tak rasa, tak nampak aura. Okey, ada orang yang kita tengok ustaz yang kita tengok rasa ya Allah. Okey, maknanya kita kata kita nampak dia punya penampilan itu, okey, sama juga dengan orang-orang lain. Sedangkan kalau dia ada ilmu agama, dia harus lain daripada orang lain. Nampak tak? Tapi hari ini kita melihat kebanyakan itu sebab yang kita kadang-kadang susah. Kita nak melihat orang tu bercakap tentang agama tapi di luar hidup agamanya atau di luar ruang agamanya hidupnya sama dengan orang yang tak ada agama. Sebab itu tak ada beza. Kita tengok muka tak nampak apa-apa. Sama je. Kalau dia bercakap pun bercakap macam kita. Ini kita kata kita ambil kira roh, ilmu yang tak ada roh. Ilmu yang tak ada roh maknanya kalau kita nak kalau kita nak tengok orang-orang yang karakternya, orang yang kita kata rendah hati, orangnya tak sombong, orangnya kalau kita kata Datuk Zul dulu tu bekas menteri agama dulu tu, Allah kau tengok wajah macam tengok Datuk Tuan Guru Nek Aziz, ya Rabbi, dia punya aura tu. Itu kekuatan-kekuatan. Dan hari ini dah tak banyak. Yang kita tengok orang yang ada agama tapi rohnya cantik tu tak ramai. Cantik maknanya bukan sebab dia handsome tapi kita rasa tak ada dah, sama je. Itu akhirnya ustaz tunggu anak murid tu.
Itu kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Sebab kita kata sekali lagi, tawaduk itu, rendah hati itu tak boleh tampal. Dia mesti bangun dengan kekuatan wajah tadi, dengan kekuatan minda, dengan kekuatan ilmu. Ilmu mana ndak? Bukan ilmu akal. Ilmu akal maknanya ilmu logik. Kalau ahli falsafah dulu buat andaian-andaian, bumi ini bulat lah, bumi ini bujur lah, bumi ini 4 segi lah. Betul? Lepas itu baru kaji, ya ke tidak? Ya? Kalau 4 segi maknanya kalau pergi tepi-tepi jatuh. Marah. Ada tak orang jatuh dari bumi? Tak ada. Jadi maknanya bumi bukan 4 segi. Okay? Atau dunia ini bulat, dia kata. Atau kalau bulat mesti ada ujung juga kan? Tak boleh sebab dia bulat tak jumpa ujung. Sebab mereka membuat andaian dulu baru mengkaji. Islam tak gitu. Islam dah ada siap dah. Kata bumi ni begini. Bumi ni 7 lapis. Pusing kat mana pun dia bumi 7 lapis. Langit apa? Syurga tu 7 lapis. Makanya kita katakan kekuatan yang nak dibangun, orang yang ada ilmu tentang Tuhan, dia mengkaji, melihat dan merasa, tidak pakai logik. Kalau kita kata syurga boleh pakai logik tak? Macam mana nak fikir? Neraka, alam kubur, alam barzakh, mana jumpa logik kalau bukan logik? Kalau bukan daripada iman, bukan daripada keyakinan. Maka sekali lagi kita kata, orang yang benar-benar sempurna, orang yang kelihatan sempurna dan juga otaknya sempurna. Sebab itu kita tak hendak jadi orang-orang yang ilmunya banyak. Ilmunya banyak tapi tidak dapat mengaitkan diri dengan Allah secara kental. Okay, dia rasa Allah tak ada, kita tak ada, buatlah dia. Dia nampak solat, dia nampak puasa tapi tak nampak. Dia nak jumpa alam barzakh, dia nak jumpa sakaratul maut, dia nak jumpa mahsyar dan sebagainya. Ini yang menyebabkan akhirnya orang pandai itu tidak mampu membuat dirinya dekat dengan Allah. Mudah-mudahan anak kita yang ada ilmu banyak, kalau tidak digabungkan dengan ilmu ketuhanan, ilmu agama, anak kita juga akan jadi hamba dunia, hamba akal. Jadi kalau dapat 5A tu, kalau dululah, dah sekarang dah tak ada dah A. Anak saya pergi London, anak saya buat law, anak saya buat doktor, anak saya buat apa-apa. Tapi kalau tak ditampung dengan ilmu agama, dia akan jadi juga ilmu akal, tidak membawa kepada jiwa. Sebab itu sekali lagi tolong gabungkan kekuatan-kekuatan anak-anak kita, keluarga kita. Pusing kok mana, tinggi mana penjawatan, banyak mana penggajinya, kalau tidak disentuh oleh agama, kita akan sesat dan rugi. Mudah-mudahan sedikit peringatan ini. Sebab itu dikatakan Allah tidak tengok wajah kamu, Allah tak tengok harta kamu, Allah tak tengok cantik kamu. Kalau tadi kita cantik, tapi sekarang Allah tak tengok cantik. Cantik kamu mesti digabung dengan hubungan langsung dengan Allah, baru dia cantik. Oleh sebab itu sekali lagi bangun kekuatan bahawa saya nak cantik wajah dan cantik ilmunya. Cantik ilmunya, cantik akalnya yang dekat dengan Allah. Kalau ilmunya banyak, gajinya besar, pangkatnya besar, tapi tak jumpa Allah, anak itu akan terus jadi hamba dunia semata-mata.